Oops, sorry. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. So, sekejap. Saya tengah nak check adakah dah live. Okay, saya dah live sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. Hari ini kita live dari Facebook Media Beza PLT. Okay, saya perkenalkan diri saya Abdul Aziz Abdullah, pengasas syarikat Media Beza PLT. Kami adalah syarikat yang menawarkan perkhidmatan digital marketing, perkhidmatan pemasaran digital lah. Okey, dah lama saya tak buat live video. Jadi kali ini saya nak buat live video tentang salah satu perkhidmatan kami lah, iaitu perkhidmatan membina laman web. Okey, yang saya nak terangkan hari ini ialah tentang pembinaan laman web satu muka surat, single page website. Okey. Alright, so sekarang saya nak share screen jap. Okey. So saya harap tuan-tuan nampak presentation saya. Alright. So sekejap saya nampak skrin tak masuk lagi. Okey, kita teruskan presentation saya. Okey. Salah satu daripada website yang common lah, yang common sekarang ada digunakan oleh syarikat-syarikat ialah dipanggil one page website atau website satu muka. Okay. So apakah dia website satu muka? Jadi saya akan terang kat sini apa kita tahu itu website satu muka. Basically website satu muka ni adalah website tu hanya ada satu saja muka surat. Okay. Dia tak ada banyak muka surat. Dia hanya ada satu saja muka surat. Okay. Itu masuk website satu muka, single page website. Okay, so dia sesuai untuk apa sebenarnya? Pertama sekali dia sesuai untuk mereka-mereka yang bajet dia rendah. Jadi kalau seseorang tu terhad dari segi bajet dia, maka untuk mendapatkan website satu muka ni adalah sesuai bagi mereka lah. Okay. Yang kedua, syarikat yang baru mula. Okay. Seperti mana kita tahu sekarang ni, sesiapa yang nak meniaga online, especially sekarang ni, mereka tak boleh lagi meniaga online melainkan mereka ada syarikat SSM, syarikat mendaftar dengan SSM. Jadi website satu muka ni sesuai lah untuk mereka-mereka yang baru memulakan perniagaan mereka dan macam saya kata tadi bajet dia rendah. Dan kalau selain daripada mungkin mereka ada Facebook page ke apa ke, mungkin dengan adanya mereka boleh mencipta satu website yang mudah dan simple lah, iaitu satu muka punya website. Dan biasanya website satu muka ni dia memberi maklumat yang basic tentang syarikat tersebut. Dia tak banyak maklumat yang mana memerlukan lebih daripada satu muka. Dia hanya memberi maklumat yang basic dan dia biasanya akan bagi maklumat tentang profil perniagaan syarikat tersebut lah. Jadi sesuai untuk mereka yang tak perlu lagi nak print banyak sangat brochure untuk edarkan kepada pelanggan, bakal-bakal pelanggan mereka. Jadi mereka bolehlah hanya orang kata sebarkan ataupun war-warkan link website tersebut lah. Okey, jadi ini adalah contoh satu website satu muka. Kita tengok pada skrin sekarang ni. Ini adalah contoh website satu muka. Dia hanya ada satu muka saja. Okay, dia tak ada benda lain. Dia hanya satu muka saja. Okay. Right. So sekarang ni kita balik pada presentation kita balik tadi. Jadi sekarang ni, apakah dia biasanya kandungan untuk website satu muka ni? Okay, website satu muka ni biasanya dia ada 7 bahagian. 7 bahagian. Tak silap saya. Okay, dia ada 7 bahagian yang normal lah. Untuk website satu muka 7 atau 8 bahagian.
Okay. Jadi saya akan rungkaikan satu-satu bahagian untuk website satu muka ni. Okay. Apakah bahagian-bahagian pertama? Bahagian-bahagian mereka, bahagian-bahagiannya ialah pertama sekali hero, bahagian hero ataupun header. So, hero header ni apa? Inilah dipanggil hero header. Jadi bila kita buka kita punya laman web, ini adalah benda yang mula-mula sekali dia akan nampak lah. Dipanggil ni daripada bahagian hero header ataupun header. Ini satu contoh website. Ini satu lagi contoh. Ini adalah hero header. Biasa ni kita letak satu gambar yang besar tentang syarikat kita dan kita letak di sini kita punya tagline lah tentang apa yang kita buat. Basically biasanya kita letak apa yang kita buat dan juga siapa kita punya customer kita letak di sini lah. Ini tagline kita. Dan kita letak satu image yang besar tentang syarikat kita lah, tentang perniagaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bahagian about us. Okay, this section yang kedua yang biasanya ada di website satu page ni. So about us ni contohnya di sini about us. Biasanya satu keterangan yang ringkas tentang syarikat ataupun perniagaan anda, perniagaan kita. Dan ni adalah another contoh about us. Okay, about kita punya syarikat. Kemudian perkhidmatan kita. Apa perkhidmatan yang kita buat? So ni adalah perkhidmatan kita, servis kita. Saya contoh ni bagi contoh satu layout yang ada untuk servis. Ini pula satu lagi layout yang mana kita boleh gunakan sebagai servis. Okey. Kemudian apa lagi? Pasukan kita. Siapa dalam syarikat kita? Siapa pekerja-pekerja kita ataupun tim kita yang utama lah dalam syarikat kita? Siapakah mereka? Ni kita boleh tengok tim kita. Okey, ini contoh susunan tim kita. Dan untuk layout ni kita boleh tengok susunan kita. Ni tim kita. Lepas tu apa lagi? Testimonial. Kalau kita ada testimonial pelanggan-pelanggan yang telah menggunakan perkhidmatan kita, kita boleh juga gunakan, kita boleh juga letak kita punya testimonial. Testimonial pelanggan-pelanggan kita. Ini testimonial pelanggan kita. Ini contoh lagi testimonial pelanggan kita, happy client kita. Lepas tu apa lagi? Portfolio. Okey, kalau kita ada nak tunjukkan portfolio tentang apa tu produk kita ataupun apa yang kita telah buat ke, ataupun gambar-gambar tentang kita punya perniagaan, kita boleh letak di sini portfolio, di bahagian portfolio. Okey. Apa lagi? Dan last sekali contact us lah. Kita boleh letakkan satu section contact us lah, get in touch. Nah kita, dan biasanya kontak ini kita ada map lah, map lokasi perniagaan kita lah kalau kita beroperasi dengan di tempat ataupun di pejabat lah ataupun di kedai fizikal lah. Ataupun biasanya ni kontak kita, peta kita dan juga kontak form lah di mana orang boleh isi form lah untuk hubungi kita. Okey. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 section, 7 bahagian yang biasanya ada di untuk website satu muka ni lah. Jadi kebiasaan ni 7 bahagian ni akan ada pada website satu page. Okay? Dan maklumat yang ada hanyalah biasanya maklumat yang ringkas. Saya kata tadi maklumat yang ringkas. Contoh about us ni maklumatnya hanya ringkas. Itu juga services kita, maklumatnya hanya ringkas. Dan juga penerangan tentang pekerja-pekerja kita, siapa yang dalam tim kita pun ringkas. Dan juga testimonial kita. Jadi biasanya maklumat yang ada untuk website satu page ni adalah hanya maklumat yang ringkas saja. Okey. Jadi dia tak ada apa? Dia tak ada maklumat yang lanjut lah. Dan biasanya kita akan letak kita punya apa tu? Menu di atas ni. Jadi bila kita tekan menu ni, contoh our service ni, dia akan terus bawa kepada section yang service kita. Dan kita bila tekan about us ni, dia akan bawa section about us kita. Itu juga bila kita tekan our team, dia akan bawa kepada section team kita. Dan bila kita tekan testimonial ataupun clients, dia akan bawa kepada clients kita. Begitu juga bila kita tekan
contact us ni, dia akan bawa kepada contact us punya form. Jadi itulah kebiasaannya untuk website satu muka. Okay. Right. So next kita nak tanya, saya nak terangkan berapa okay, satu lagi saya lupa nak cakap, ada call to action. Call to action ni biasanya adalah satu section di mana kita buat satu button lah untuk mereka ataupun pelawat-pelawat kita boleh contact kita macam ni lah. Satu section di mana kita buat satu macam banner di mana kita boleh buat satu button untuk pelawat-pelawat laman web kita contact kita. Biasanya sama ada kita, biasanya orang akan letak klik kepada WhatsApp button lah. Hubungkan kepada phone number kita sebagai WhatsApp untuk WhatsApp kita directly. Mungkin kita nak apa tu, selain daripada email, kita nak juga supaya dia boleh contact kita dengan WhatsApp. Okay. So sorry, actually bukan 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 section. Kebiasaannya lah untuk website satu muka ni. Okay, sekarang kita cerita pasal harga. Okay, harga ni sebenarnya berbeza-beza. Dia berbeza-beza berdasarkan beberapa faktor lah. Pertama sekali, faktor copywriting. Okay, walaupun nampak macam ringkas, tapi copywriting ni sama ada pelanggan, sama ada anda yang buat sendiri ataupun anda suruh kami buat lah, kami syarikat yang akan buatkan copywriting. Jadi of course kalau anda buat sendiri copywriting anda, kami hanya copy paste sajalah, dan kalau kami yang buat, jadi of course akan ada harga yang lebih kami akan charge lah. Sebab kami kena memikirkan tentang copywritingnya dan sebagainya lah. Bukan saja hanya kami memikirkan, tapi kami akan hantar komen kepada anda untuk anda komen lah. Jadi harganya akan bertambah lah. Begitu juga gambar. Gambar ni ada beberapa kaedah gambar yang akan digunakan. Macam ya, biasanya website kena ada gambar lah. Kalau website yang tak ada gambar ni jadi macam orang kata bukanlah website yang sempurna kalau tak ada gambar kan. Jadi gambar ni nomor satu sekali kita boleh gunakan stock foto. Stock foto ni maksudnya lah gambar yang kita ambil daripada, bukan kita ambil daripada Google. Tapi biasanya kita macam syarikat kami langgan dengan satu website di mana kami boleh menggunakan tanpa ada apa-apa isu copyright ke apa ke. Kami tak ada isu, kami boleh gunakan untuk pelanggan-pelanggan kami lah. Jadi itu dinamakan stok foto, ataupun anda sendiri berikan foto syarikat anda ataupun foto anda ke, atau foto yang anda sendiri mahu kami letak dalam laman tersebut. Dan satu lagi, adakah foto-foto tersebut perlu dilaksanakan graphic design ke atas foto tersebut ataupun perlu buat grafik sendiri. Jadi kadang-kadang kita nampak dalam website ada grafik kartun dan sebagainya. Jadi itu akan menyebabkan harga lebih lah dalam website tersebut lah. Jadi kalau nak mudah, biasanya pelanggan-pelanggan kami akan bagi foto mereka pada kami lah. Dan itu pun kami akan hanya membuat edit yang sedikit saja terhadap foto tersebut. Bukanlah edit yang banyak. Lagi revision. Ini satu lagi faktor yang akan menyebabkan harga website tersebut akan naik. Revision. Berapa kali revision akan dilaksanakan dalam menyiapkan website tersebut. Jadi kalau misalnya kami yang mereka website tersebut memberikan revision pertama untuk dikomen oleh anda, sekiranya anda hanya perlu buat satu revision, maka itu adalah lebih murah daripada situasi di mana anda dibenarkan membuat beberapa revision lah, 2 kali ke, 3 kali ke, 4 kali ke, 5 kali. Biasanya kami akan tetapkan lah bila dalam perundingan harga berapa revision yang akan dibuat oleh pelanggan-pelanggan kami. Okay. Of course lagi banyak revision sebab setiap revision itu memerlukan feedback daripada kami. Dan kami membetulkan apa yang tak betul dalam website tersebut, maka setiap lagi banyak revision, of course harga akan bertambah lah. Dan lepas tu design website atau layout kita lah, adakah berdasarkan kepada template ataupun kita nak designkan custom. Okey, maksud template tu biasanya bila kita buat sesuatu website untuk pelanggan kami akan syorkan lah
template website berdasarkan orang kata design terkini lah tentang petu pemaparan website tersebut. Tapi kadang-kadang pelanggan kami nak satu custom website di mana mereka mungkin dia nampak ada satu website, satu page yang mungkin dia dah nampak dalam internet. So dia nak website yang macam tu. Jadi bila custom ni, of course harga akan berlainan. Kira macam kita beli baju siap di supermarket ataupun di department store berbanding dengan baju yang kita nak ukur sendiri kat tailor. Of course harganya berbeza. Jadi ini adalah faktor-faktor yang akan menyebabkan perbezaan harga untuk website tersebut walaupun di satu page. Jadi kalau kita tengok dalam internet sekarang, banyak syarikat menawarkan harga yang berbeza-beza untuk even website satu muka ni. Jadi kita pastikanlah kita tanya perkara-perkara ni pada syarikat-syarikat tersebut supaya kita puas hatilah pada ketika website tu dah mula direka ataupun apabila pembayaran telah dibuat, supaya tuan-tuan tidak rasa macam tertipu ataupun tak puas hati kan. Jadi kadang-kadang bila tak diterangkan secara terperinci benda-benda yang saya sebutkan di presentation ni, itu yang kadang-kadang menimbulkan perasaan tak puas hati ataupun kadang-kadang rasa macam tertipu dengan web developer. Jadi minta tuan-tuan dan perempuan sebelum bersetuju dengan harga website tersebut, pastikan faktor-faktor yang saya sebut di sini macam copywriting, gambar, revision dan jenis-jenis design tu dijelaskan sejelas-jelasnya lah sebelum buat keputusan untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Itu sajalah saya punya presentation kali ini. Jadi kalau apa-apa ada masalah, bolehlah hubungi syarikat kami di infomediabeza.com ataupun boleh pergi kepada website kami mediabeza.com atau Facebook kami. Okey. Jadi saya bagi balik kepada saya punya presentation. Okey, so itu sajalah. Saya terima kasih kepada mereka yang tengok video saya. Walaupun tak sempat tengok live, tapi mungkin lepas ni boleh tengok, tonton secara recording lah video ni. Jadi boleh kongsikan video ni dengan rakan-rakan kalau tengok video ni di Facebook ataupun tengok video ni di YouTube. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.